Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, so kita akan sambung bincang soalan 8 pula. Kali ini arahan jelas. Dia kata apa? By using suitable substitution. Okay, so basically untuk soalan A so kita perlu integratekan X 3 tambah 2X kuasa 10 dx kan. Kalau tak ada kaedah substitution ni, kita kena kembangkan dia sebanyak 10 kali kan, sampai esok pun tak siap. Kalau siap pun tak tahu betul tak betul kan. Okay, so persoalannya sekarang ni, yang mana satu yang kita nak letkan jadi U, itu yang menjadi isu lah. So antara jawapan standard yang saya akan bagi adalah pilih U yang dalam kuasa kan, yang yang kuasanya paling tinggi, yang besar kan, yang panjang, ataupun tapi sebenarnya dia punya asas dia adalah bila kita pilih sesuatu U tu, so dia punya hasil differentiation itu ada pada soalan. Contohlah konsep asas dia. Okay, so tapi basically korang jangan takut nak pilih U yang mana satu pun kan, sebab kalau kita tersalah pilih U, so kita punya solution tu akan jadi lebih kompleks, lebih besar. So maka kita pilihlah U yang lain. Maksudnya something's wrong lah, salah lah tu kan. Okay, so pilih je kan. Okay, so basically untuk soalan A ni, saya nak pilihkan U dia sebagai 3 tambah 2X lah. Okay, sebab di dalam kuasa 10 tu. So bila kita differentiate kan, so du dx, so kita akan dapat dia sebagai 2. Okay, dan kita akan buatkan dia du dx, du kita buat over 2 macam ni, is equals to dx. Okay, so kita kena tukarkan ke semua dalam sebutan U kan. So yang mana 3 tambah 2X ni dah ada dalam sebutan U, iaitu U itu sendiri. dx dah ada, iaitu kita ada du per 2. Yang belum ada adalah X ni kan. Tapi kita tak perlu fikir jauh pun, kita hanya tengok je daripada sama ada yang awal ni, ataupun yang tengah-tengah ni, atau yang hujung ni, mana satu yang kita boleh jadikan X sebagai perkara subjek. Okay, which is obviously sebenarnya kita boleh tukarkan ni, tukarkan dia menjadi U tolak 3 per 2 is equal to X. Maka sekarang ni barulah kita dah ada X itu dalam sebutan U, iaitu U tolak 3 per 2. Okay, so baru kita proceed dengan substitution. So maka dia akan jadi sekarang ni X yang asal tu sekarang dah jadi U tolak 3 per 2. Okay, so 3 tambah 2X kuasa 10 tu sekarang dah jadi U kuasa 10. Dan dx sekarang dah jadi du per 2. Okay, so sekarang ni macam mana kita nak simplifykan dia kan? Kita kena pandai baca dia. Okay, so sekarang ni kesemua ni U tolak 3 per 2, U kuasa 10, du per 2 ni, kesemua hubungan darab ni adalah darab. Bila hubungan darab ni adalah darab, maksudnya yang yang per 2 ni kan, so ini kita ada per 2, kita boleh pindah letak kat depan kan, maka dia akan jadi per 4 lah, jadi 1 per 4 lah, sebab 2 darab 2 dapat 4. Okay, fine, itu first. Lepas tu baru kita buat integration. Okay, so lepas tu baru dia jadi, saya kecilkan sikit tulisan, baru dia jadi 1 per 4. Okay, so integrate, kita ada U tolak 3, darab juga dengan U kuasa 10 du. Okay, so which is sekarang dah nampak mudah lah kan. So sekarang baru kita kembangkan je yang yang dalam tu. So dia akan jadi U kuasa 11 tolak 3U kuasa 10 du. Sekarang baru kita integratekan satu persatu, maka dapatlah dia jadi U kuasa 12 per 12. Jangan panik lah nampak kuasa 10, kuasa 12 ni, dia memang macam tu pun. Okay, so kita ada 3U kuasa 11 per 11 dan tambah juga dengan C. Okay, lepas tu kita ganti balik lah. Okay, ganti balik yang yang U tu kan. So dia jadi U kuasa so U tu adalah 3
tambah 2x kuasa 12 per 12. Okay, tolak juga dengan 3. So kita ada 3 tambah 2x kuasa 11 per 11 tambah juga dengan C. Okay, so saya nak expand lah yang 1/4 tu, letak je kat dalam kan. So jadi 3 tambah 2x kuasa 12, so perkan dengan 48, tolak juga dengan 3. Kita ada 3 tambah 2x kuasa 11 perkan dengan 44, tambah juga dengan C. Okay, so inilah cara untuk kita jawab dia. Mungkin soalan 8 ni mula dia sedikit mencabar sebab dia tak direct seperti soalan 7 tadi. Okay, so kita tengok pula soalan nombor 2. Okay, so kita ada sekarang ni soalan nombor 2 lah, soalan 8B. Soalan B, so kita ada sekarang ni integrate x darab juga dengan square root of 1 tambah x dx. So sama je konsep dia sebenarnya kan. Soalan ni boleh ditulis menjadi x darab juga dengan 1 tambah x kuasa 1/2 dx. Antara common mistake pelajar yang mana pelajar beranggapan bahawa yang 1/2 ni boleh didistributekan kepada dalam ni. Mana boleh kan, sebab dia ada tambah apa-apa yang dalam kurungan kalau dia tambah atau tolak, kita tak boleh distributekan kuasa tu, kita kena kembangkan dia. So sama je, kita akan terus menggunakan substitution. Yang mana satu perlu kita letkan jadi u, kita pilihlah benda yang dalam kurungan yang ada kuasa tu. Okay, so basically sekarang dia akan jadi u is equal to 1 tambah x. Okay, so du dx sekarang dah jadi 1. Yang ni, this one should be hopefully easy lah. So dia jadi du is equals to dx. Sekali lagi, nama pun substitution, penggantian. Kita mesti menggantikan semua dalam sebutan yang baharu, yang mana kita pilih dia sebagai u lah. Boleh je nak pilih huruf lain kan, itu algebra. Okay, so kalau kita nak saya nak tick dulu mana yang dah ada. So 1 tambah x ni, ini dah ada dalam sebutan u, iaitu u itu sendiri. Dx dah ada, iaitu du. So apa yang tak ada lagi, iaitu x ni lah kan. So x ni kita nak tukar dengan yang mana satu, sama seperti soalan A, kita boleh adjust ni, jadikan jadikan x sebagai subjek lah. So saya nak tukar dia menjadi u tolak 1. Okay, is equal to x. Alright, so sekarang barulah kita ada sebenarnya x itu sekarang adalah u tolak 1. Dia dah ada gantian dalam sebutan u. So baru kita masukkan. So sebelum ni saya nak salin balik macam ni. Saya nak buat je, nak tunjuk kat korang step by step supaya korang boleh follow. Okay, so dalam soalan asal tadi kita ada x. Sekarang dalam sebutan u, dia dah jadi u tolak 1. Okay, kalau tadi kita ada 1 tambah x, sekarang dia dah jadi u kuasa 1/2. Dan kalau tadi kita ada dx, sekarang dah jadi du. Sekarang dah everything in terms of u. Yang mana di sini baru dapat markah untuk integration by substitution. Okay, so kita boleh kembangkan u tu, expandkan dia. Ini adalah index lah kan, 1 tambah 1/2 kan. So kita akan dapat dia sebagai u kuasa 3/2 tolak juga dengan u kuasa 1/2. Okay, du. And then baru kita integratekan. So maka dapatlah u kuasa 5/2 per 5/2 tolak u kuasa 3/2 per 3/2 tambahlah dengan c. Okay, so kita boleh simplify kan denominator tu kan. So dia jadi 2/5 u kuasa 5/2 tolak juga dengan 2/3 u kuasa 3/2 tambah c. Dan jawapan akhir tak boleh dalam sebutan u. Kita guna u tu untuk mempermudahkan proses integration saja. Jawapan mesti dalam bentuk unknown yang asal. Okay, so ganti balik lah. So kita ada 2/5 1 tambah x kuasa 5/2 tolak kita ada 2/3 1 tambah x kuasa 3/2 tambah juga dengan c. C mesti ada lah, sebab ini adalah indefinite integration, pengamiran tak tentu kalau dalam bahasa Melayu. Okay, so actually saya bercadang nak buat sampai
soalan C untuk video ni, tapi tak apalah, takut panjang sangat pula. Okay, so kita akan sambung untuk soalan C dan berikutnya dalam video yang akan datang. Okay.